Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat bagi seluruh alam serta tauladan yang disanjungi. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan yang dihormati, kanak-kanak adalah antara kurniaan terhebat daripada Allah. Kanak-kanak merupakan asas kepada pembinaan generasi akan datang. Maknanya setiap kanak-kanak itu seharusnya dipersiapkan dan dibentuk pribadi yang terbaik sejak awal lagi. Kita tidak menolak betapa pentingnya menjaga kepentingan dan melindungi kanak-kanak ini. Dalam masa yang sama, kita juga harus mengetahui apa asas yang terbaik untuk membina generasi kita yang akan datang. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Surah Al-Tin ayat 4 dan 5. Memetik pula sebahagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni manusia lahir suci dan bersih. Malah falsafah Confucius mengatakan people dengan izin are by nature born good and pure, but habits cause them to lose touch with their natural goodness. Ini adalah scroll 9 The Analects. Dan Mahatma Gandhi juga pernah berkata, a nation's greatness is measured by how it treats its weakest members. Dalam hal ini, ibu bapa dan masyarakat serta persekitaran yang baik bertanggungjawab mengangkat martabat karamah insaniah agar anak-anak menjadi murni seindah kejadian fi ahsani takwim, dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan ilmu, iman, amal dan akhlak, atau terjerumus ke lembah paling hina asfalas safilin. Tuntas, tanggungjawab kita kepada anak-anak adalah menyediakan peluang dan keperluan agar mendapat menimba ilmu, mengasuh keimanan, mendorong, beramal dan membentuk akhlak murni dalam persekitaran yang baik yang juga wujud unsur pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya. Kita semua akan dipertanggungjawabkan. Kepada setiap yang kita pimpin menjadi prinsip amanah agar yang memikul tanggungjawab tidak terpesona dengan pujian, anugerah, maka terdapat peringatan umum kepada semua lapisan kepimpinan, lebih memikirkan tanggungjawab dan bukan keistimewaan, selaras dengan prinsip taklif wala tashrif, terutamanya perihal hak dan perlindungan kanak-kanak. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, rang undang-undang kanak-kanak ini merupakan pindaan kepada Akta Ibu yang sebelum ini dimaktub di bawah Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611. Oleh itu, seharusnya akta ini disyur agar pindaannya memastikan ianya lebih komprehensif dan menyeluruh demi menjaga hak asasi setiap kanak-kanak di Malaysia. Ini selaras dengan prinsip kedua Deklarasi Hak Kanak-kanak 1990 atau dengan izin Prinsipal 2 Declaration of the Rights of the Child 1990. Saya quote Prinsipal 2 tersebut dengan izin. The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities by law and by other means to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. Freedom and dignity. Marah. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be paramount consideration. Frederick Douglass, seorang tokoh politik daripada Amerika Syarikat, pernah berkata dengan izin, it is easier to build strong children than to repair broken men. Dalam arti kata yang lain, lebih mudah untuk kita membina jati diri dan daya tahan seorang kanak-kanak dari seorang dewasa yang sudah rosak jati dirinya. Pada hari ini, saya ingin membawa beberapa isu dan persoalan berkaitan dengan rang undang-undang kanak-kanak ini. Datuk
Sri Doktor Yang di-Pertua. Dengan izin, frasa best interest untuk kanak-kanak perlu ditekankan lagi dalam akta ini demi memastikan kepentingan yang terbaik untuk kanak-kanak, khususnya apabila membuat keputusan berkaitan dengan isu kanak-kanak. Semua mahkamah, polis, NGO dan pihak yang lain perlu ingat bahawa kepentingan terbaik kanak-kanak merupakan pertimbangan utama dalam apa-apa keputusan yang melibatkan mereka. Walaupun terdapatnya frasa ini di dalam akta yang sedia ada, namun ini tidak dilihat sebagai faktor pertimbangan utama dalam keputusan yang dibuat dalam kes unilateral conversion masa ini. Persoalan yang timbul seperti apa yang kanak-kanak itu mahukan? Apakah terbaik yang sesuai dipertimbangkan untuk kanak-kanak ini? Selama ini gagal untuk dipersoalkan di dalam mahkamah. Kita sebagai ahli dalam badan legislatif di negara ini seharusnya ingat apakah tujuan utama undang-undang ini dibuat, dipindah dan dibentangkan dalam Dewan ini. Demi melindungi suara anak muda yang kita yang acap kali dipandang enteng oleh yang dewasa, pertama sekali saya ingin menyentuh mengenai cadangan penubuhan majlis yang menggantikan majlis penyelaras bagi pelindungan kanak-kanak kepada pembentukan sebuah majlis kebangsaan bagi kanak-kanak. Komposisi penubuhan majlis baru ini dianggotai secara menyeluruh oleh pelbagai anggota dari berbagai kementerian dan jabatan yang berkaitan dengan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, komposisi ini termasuk 2 orang wakil daripada kalangan kanak-kanak yang dilantik menteri. Menteri yang melantik, iaitu cadangan Seksyen 4/1R. Persoalannya, apakah proses ini yang dilaksanakan untuk melantik 2 orang kanak-kanak ini melaksanakan fungsi majlis kebangsaan bagi kanak-kanak? Apakah kriteria untuk melantik kanak-kanak tersebut dilakukan? Kanak-kanak yang bagaimana? Adakah dengan menjadi pelajar di sekolah permata baru dikatakan sesuai untuk menduduki tempat di dalam majlis ini, ataupun seorang tahanan juvana dari sekolah yang digeni, atau bagaimana? Itu persoalannya. Adakah 2 kanak-kanak cukup untuk mewakili kepentingan keseluruhan populasi kanak-kanak di negara kita? Berada di dalam sebuah negara majmuk, kebimbangan saya adalah sama adakan 2 kanak-kanak itu menjadi wakil yang boleh dikatakan mewakili semua kanak-kanak dari latar belakang sosial, kaum dan agama yang berbeza. Saya ingin mencadangkan kaedah yang berbeza untuk perpindahan ini dengan menggunakan contoh akta kanak-kanak orang muda dan keluarga mereka 1997 di Australia, Seksyen 8/3 yang menyatakan bahawa saya dialih bahasakan dalam mana-mana menjalankan kuasanya di bawah akta ini berhubung dengan kanak-kanak, jika kanak-kanak mendapat membentuk dan menyatakan pandangan mereka tentang jagaan dan pelindungan yang berterusan, pandangan-pandangan mereka mesti dicari dan diberi perhatian yang serius dengan mengambil kira umur dan kematangan kanak-kanak tersebut. Akta ini menyatakan bahawa setiap kanak-kanak itu mempunyai hak untuk participate dengan izin, meskipun mereka mempunyai perbezaan di antara satu sama lain. Datuk Seri Doktor Yang di-Pertua, rang undang-undang ini mencadangkan penubuhan suatu pasukan pelindungan kanak-kanak yang disebutkan dalam pindaan Seksyen 7 Akta Ibu. Pindaan sekarang turut mencadangkan tambahan tugas pemeliharaan, bukan setakat pelindungan kanak-kanak semata-mata. Pindaan juga mencadangkan keanggotaan pasukan yang terdiri daripada 7 orang dengan pengalaman. Orang ini mestilah berpengalaman, berpengetahuan dan berkepakaran yang sesuai selain daripada seorang pegawai perubatan dan pegawai kanan polis. Saya ingin mencadangkan pengambilan 7 orang anggota dalam pasukan pelindungan kanak-kanak
perlu mengambil kira dari kalangan mereka yang terlibat dalam badan-badan bukan kerajaan NGO dan pekerja sosial yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan kanak-kanak. Mereka terbabit, mereka tahu, mereka memang mempunyai pengalaman. Mereka inilah sepatutnya masuk sama-sama dalam badan ini. Kerajaan harus mempertimbangkan pengambilan NGO berkaitan kanak-kanak, contohnya seperti Voice of the Children, Women's Centre for Change WCC Penang, dan Child Rights Coalition Malaysia CRCM. Pengambilan NGO yang saya sebutkan tadi penting dan perlu dimanfaatkan, memandangkan mereka mempunyai pengalaman dalam urusan pengendalian dan pemantauan isu-isu berkaitan kanak-kanak. They are so involved dengan izin. Isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan penyeludupan kanak-kanak. Saya begitu lega apabila melihat terdapat satu peruntukan mengenai penyeludupan dan penculikan kanak-kanak di bawah pasal 41 pindaan yang kini dilihat sebagai satu kesalahan. Walau bagaimanapun, saya ingin mengambil kesempatan untuk mencadangkan pindaan lanjut mengenai perkara itu, iaitu menguatkuasakan lagi peruntukan ini bahawa perdagangan kanak-kanak merupakan satu kesalahan yang berat, jenayah yang berat. Ini perlu kerana walaupun sudah mempunyai peruntukan di bawah akta ini, namun terdapat banyak kanak-kanak yang masih diperdagangkan di Malaysia. Sebagai contoh, saya memetik daripada pengarah tenaga wanita Agil Fernandez dalam satu artikel bertajuk, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Child Sex Trade in Malaysia on the Rise, bertarikh 3 hari bulan Julai tahun sudah 2015, yang menyatakan bahawa lebih 5,000 kanak-kanak terlibat dalam perdagangan seks di Lembah Kelang. Beliau berkatakan sedemikian setelah membuat tinjauan di Bukit Bintang dan Caukit. Tambahan pula dalam artikel itu, beliau juga menyatakan bahawa antara tahun 2012 ke 2014 hampir 8,000 kanak-kanak telah hilang di negara ini. Dalam usaha untuk mencari kanak-kanak itu, beliau mendapati sebahagian daripada mereka terlibat dalam perdagangan seks kanak-kanak di Taiwan. Ini Datuk Seri Yang di-Pertua, Doktor Yang di-Pertua, menunjukkan bahawa penguatkuasaan dan pemantauan yang lebih menyeluruh perlu dilakukan di negara ini. Apa yang kita jaga anak-anak kita ni yang terlepas di Taiwan menjadi hamba seks? Ini adalah satu yang penting. Tambahan pula apabila ia datang kepada isu-isu pengabayaan kanak-kanak, penderaan dan gangguan seksual, Kementerian telah mengambil inisiatif yang besar dalam melakukan pindaan tersebut. Ia adalah satu keputusan yang wajar untuk mengambil langkah pertama dengan mengenakan kewajipan berjaga-jaga terhadap orang-orang yang berdekatan dan mempunyai hubungan tanggungjawab untuk melaporkan kes-kes yang mempunyai alasan yang munasabah apabila dipercayai kanak-kanak tersebut berada di dalam keadaan yang terancam. Tetapi kita perlu juga ingat juga kadang-kadang mereka-mereka yang menjaga kanak-kanak ini mengambil kesempatan. Namun demikian, saya juga percaya terdapat keperluan untuk mereka ini diwajibkan memberi laporan mandatori apabila berlaku sesuatu kejadian kepada kanak-kanak, seperti mana yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Australia. Seksyen 67 ZA Akta Undang-Undang Keluarga 1975 Australia menyatakan bahawa apabila dalam menjalankan tugas atau fungsi atau menjalankan kuasa ini, kaki tangan mahkamah mempunyai alasan yang munasabah bagi mensyaki bahawa kanak-kanak telah didera atau berisiko untuk didera. Ini penting ya, berisiko untuk didera. Orang itu mesti dengan seberapa segera yang dapat dilaksanakan memberitahu berkaitan Badan Kebajikan Kanak-kanak atas asas kepada syak wasangka beliau. Selain daripada itu, kumpulan besar lagi yang perlu dimasukkan ke dalam kategori ini adalah pendaftar, kaunselor keluarga,
Penimbang tara arbitrator dengan izin, dan program bebas yang mewakili kepentingan kanak-kanak. Setiap individu yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak perlu mengambil iktibar dan harus menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan, wajibnya kena buat untuk menjaga kanak-kanak dan harus dengan segera melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan jika mereka mensyaki. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Perkhidmatan Bawah, saya lihat isu tentang mandatory reporting. Kalau seorang syaki bahawa kanak-kanak itu didera, sepatutnya kita kena buat mereka mandatory reporting macam doktor ataupun cikgu. Adakah ini pada pendapat Perkhidmatan Bawah, adakah ini satu isu cultural issue yang kita kata tak nak kacau hal-hal orang lain, ya? Dan apakah yang perlu kita lakukan selain daripada undang-undang ini? Sila bagi komen. Terima kasih. Memang adalah salah satu daripada apa yang katakan budaya kita tidak mahu jaga ketepikan orang lain. Tetapi kalau ini melibatkan keselamatan anak kanak-kanak ataupun kita mensyaki saja pun, ya, menjadikan satu yang boleh katakan mandatory. Dan kalau kita boleh tukar sedikit bagaimana budaya kita bukan menjaga, tetapi masa dulu saya kira masa saya kecil-kecil, kita ada macam satu kampung menjaga keluarga jiran-jiran. Itu membuatkan satu pengawasan juga. Tapi saya kira bahawa kementerian mempunyai lagi pakar-pakar yang terlibat boleh memberikan cadangan-cadangan yang lebih bernas. Saya sambung. Ya. Jadi kalau dia harus menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan, wajib menjaga kanak-kanak dan harus dengan segera melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan jika mereka mensyaki kanak-kanak itu sedang dianiayai, diganggu, dirogol dan lain-lain oleh penjaga atau ibu bapa masing-masing, terutama cikgu. Cikgu kemungkinan pada banyak tempatnya adalah orang yang paling dekat selepas ibu bapa. Dan dia melihat perangai seseorang itu, kanak-kanak itu kalau bertukar mesti ada asasnya, mesti ada sebabnya. Itu menyebabkan bahawa guru-guru ini adalah juga sepatutnya dalam tingkatan pengawasan terhadap kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Rang undang-undang ini tentunya akan melibatkan kerajaan dalam perbelanjaan wang tambahan. Kita ketahui bahawa amountnya belum dapat ditentukan sekarang. Walau bagaimanapun, saya menuntut kerajaan persekutuan memastikan dana yang mencukupi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi penubuhan berikut, iaitu Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak, pasukan pelindungan kanak-kanak dan pasukan kebajikan kanak-kanak. Kalau kita mempunyai derma 2.6 bilion itu, baguslah kalau boleh digunakan untuk perkara-perkara macam ini dalam negara kita. Jika sekiranya peruntukan dana ini bagi tugas dan fungsi tidak mencukupi, tentunya ia akan menjejaskan peranan majlis dan pasukan-pasukan yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya yang telah dikeluarkan laporan bahawa 8,000 ya, keluar. Tambah. Bolehkah Perkhidmatan Bawah, terima kasih Datuk Speaker, bolehkah Perkhidmatan Bawah bagi satu kuantum apakah sepatutnya yang kita boleh menteri boleh bagi, sama ada 100 juta setahun, 200 juta. I think it's very important that the minister commit, walaupun dia belum ada data ataupun terperinci, dia mesti commit satu dana yang cukup besar. Berapakah rasanya dana yang patut disediakan untuk perkara ini? Terima kasih. Saya kira berapa dana pun, ini adalah satu investment untuk masa depan anak-anak kita, generasi depan anak-anak kita. Jadi kalau kita boleh buatkan dalam arti kata Jabatan Perdana Menteri mempunyai dana untuk pengurusan yang begitu banyak, apakah salahnya untuk mendapatkan perlindungan untuk kanak-kanak ini?
Jadi saya menuntut komitmen Menteri memastikan dana untuk pelaksanaan fungsi majlis dan pasukan-pasukan ini tidak akan tercecas. Macam sekarang beasiswa, pendidikan, macam-macam lah. Ya, saya kalau dekat penjara Datuk Seri Yang di-Pertua, kasut pun sekarang tidak diberi lagi kepada warden-warden di penjara Sungai Buloh. Dah tarik balik peruntukannya. Jadi kalau boleh kita naklah ya komitmen untuk peruntukan yang sewajarnya, yang sepenuhnya, yang sepatutnya. Ya, sebab ada alasan yang memungkinkan peruntukan kementerian lain dipotong. Komitmen ini perlulah memandangkan kanak-kanak adalah pelaburan generasi akan datang, seperti anak-anak muda, mahasiswa, pelajar-pelajar dalam negara kita ini. Terima kasih Datuk Yang. Ya Muhammad Farid Sulong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya tak ada masalah untuk menyokong rang undang-undang ini yang bertujuan untuk meminda Akta Kanak-kanak 2001.